Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasilul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا واسعا. صدق الله العلي العظيم. Barang siapa yang berjaya membawa dirinya untuk berhijrah, meninggalkan apa yang dia suka dan selesa di atas nama agama, di atas muka bumi Allah ini, baginya akan diluaskan rezekinya yang akan datang daripada segenap ruang yang tidak disangka, yang tidak dijangka. Surah An-Nisa ayat yang ke-100. Benarlah Allah itu yang maha benar, lagi maha agung. Alhamdulillah Tuan Imam, pimpinan masjid, jawatan kuasa, penerus, penyambung legasi perjuangan dan penghijrahan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu dan ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang menjadi pilihan dan sebutan Allah. Nama tuan-tuan disebut, kehadiran tuan-tuan dijemput. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu Wa Taala, ruang peluang detik dan kesempatan ini masih lagi diizin Allah Azza wa Jal dalam rangka untuk kita mendapat paling kurang 4 benda, 4 manifesto. Wawai masuk ni. 4 manifesto yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal. Apa manifesto yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal bagi barang siapa yang memuncul dan menghadirkan dirinya untuk dikenali oleh Allah dan malaikat. Siapa yang menghadirkan dirinya, kata Allah Azza wa Jal, ke rumahku ini, maka manifesto yang pasti dan pasti dia akan dapat. Hadirnya membawa mungkin bersama dengan dosa, pulangnya mendulang pahala. Manifesto pertama yang Allah janjikan, hasanat, kebaikan demi kebaikan yang Allah janjikan, yang akan menutupi dan akan memadam sayyiat, yakni keburukan, kemungkaran, kekhilafan, ketidaksengajaan yang kita lakukan sepanjang hidup ini. Datang je masjid, mai je masjid walaupun lena, sanallah Muhammad, kata Allah Azza wa Jal, maka baginya akan dapat satu kebaikan. Yang kedua, dipadamkan kejahatan dan keburukannya. 2. Yang ketiga, Allah sebut sallallahu alaihi Muhammad, baginya a'zamu darajatan 'indallah, akan diangkat darjat, satu darjat bersamaan dengan jarak daripada bumi ke langit. Kalau mai sembahyang jemaah dapat 27 darjat ataupun 27 kali ganda pahala,
maksudnya 27 kali kita naik bumi ke langit 1 darjat. Sembahyang jemaah 27 darjat. Darat dengan 27 kali naik bumi langit. Maka itulah ketinggian. Tingginya Allah mengangkat darjat. Darjat yang ini kedudukan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, sallallahu Muhammad, mudah-mudahan manifesto yang ditawarkan, yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla pastinya akan digarap dan digerap oleh sekalian manusia yang mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, makasih pihak masjid. InsyaAllah masjid ni yang saya sebut hari tu pada masjid ni Blue Mosque. Nak main-main dalam Penang ni sebelah ini SPU kan. Di SPU ni ada 2 masjid yang boleh dikategorikan sebagai Blue Mosque Istanbul, Cawangan Penang. Masjid kita lah, Masjid Simpang 3, yang kedua masjid Syekh Datuk Syekh Ahmad Penaga. Itu pun Blue Mosque juga. Jadi dua-dua ni boleh diangkat darjat menjadi, kalau tak happy pun masjid Blue Mosque, Masjid Biru Istanbul, Turki, masjid kita ni pun kira kemah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, insyaAllah saya nak mengajak malam ni untuk kita menekuni dan mentadabburi, masih lagi dalam rangka berbincang dan berbicara tentang Muharram ataupun peristiwa besar dalam bulan Hijrah. Cuma malam ni mungkin sedikit tajuk kupasan yang saya nak bawa tuan-tuan, dia merentasi zaman. Jadi izinkan saya untuk berada di whiteboard. Hari ni cikgu nak menulis nama pun cikgu. Jadi cikgu main dia bawa bekas sendiri ya. Okey, ni majik benar, ni saya punya. Beritahu saya siap. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita nak bincang malam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hijrah. Apa yang dikatakan hijrah, walaupun ustaz dan asatizah dah banyak memperkatakan tentang hijrah. Cuma mungkin apa yang saya bawa malam ni mungkin sedikit berbeza dan berbeza. Kita nak tengok ruang lingkup, apa kaitan dan apa yang perlu kita bawa balik. Hijrah awal zaman, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga hijrah akhir zaman. Apakah masih ada hijrah? Dan andai kalau ada, apa yang perlu kita bawa balik? So tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, jangan ke mana-mana. Kita akan teruskan perbincangan kita merentasi hijrah 2 zaman. Okey, sebagai mukadimahnya, hijrah disebut oleh Allah Azza wa Jalla sebanyak kedua-dua perkataan ataupun satu hijrah. Kalimah hajara disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam kitab suci Al-Quran sebanyak 28 kali. Dan nak sampai hijrah ni, dia ada 3 elemen. Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu. Nak faham tentang hijrah, hijrah maksud asas dia adalah berpaling. Maksud asas dari segi bahasanya adalah tinggal, lepas, move, gerak, berpaling dari Makkah ke Madinah. Allah suruh Nabi berpaling. Allah suruh kita berpaling daripada tempat lena, tempat tidur, bangkit pergi masjid. Maka kita berpaling dari tempat lena, tempat tidur, tempat yang selesa, tempat yang iblis suka, berpaling kepada tempat yang Allah redha. Maka itu hijrah. Berpaling. Ringkas. 2, al-qat'u, memutuskan apa? Memutuskan kontak rapat. Lama tak guna ayat tu. Lama tak dengar ayat kontak rapat ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Maksudnya 2 tahun dah tak dengar ayat kontak rapat ni. Ditidurkan kontak rapat, hand sanitizer tu. Ni rindu perkataan-perkataan tu. Okey. Memutuskan kontak rapat dengan dunia. Dunia hai, zindagi hai, apa jua yang Allah tak suka hai, maka kita putuskan. Contoh malam ni, tuan-tuan putuskan hubungan dengan rumah. Di rumah ada katil, ada tilam, ada sofa, ada kopi panas. Tuan-tuan tinggal, tuan-tuan putuskan, tuan-tuan duduk mai masjid. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan mungkin tuan-tuan pilih mai masjid, kita duduk dalam keadaan tak selesa. Sebab di rumah boleh unjuk kaki. Kan?
Main masjid, nak unjuk kaki, kalau berani unjuk ah. Bukan tak berani, cuma takut tak beradab pada ustaz. Jadi kita tak selesa. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi meninggalkan, memutuskan sesuatu yang tak selesa pada nafsu kita, itu adalah hijrah. Ringkas. Okey, nak sampai hijrah ni tuan-tuan, dia ada 3 benda yang Allah sebut dalam Al-Quran sebanyak 28 ayat. Yang pertama adalah iman. Iman tak dapat alladzina amanu. Mesti yakin, mesti ada rasa iman. Iman ni apa? Benda yang kita rasa. Semayang sampai ada rasa. Sujud sampai ada rasa. Mengaji sampai ada rasa. Itu yang dikatakan rakam sampai ada rasa. Sallallahu alaihi wasallam. Rasa apa? Rasa habis bateri. Jadi kita rasa dalam agama, itulah iman paling mudah. Dalam bahasa mudah lah. Dalam bahasa istilah dia ada. Cuma saya sebut dalam bahasa yang senang kita faham. Iman. Yang kedua, sallallahu alaihi Muhammad, jihad. Jihad ni apa tuan-tuan? Mujahadah. Mujahadah ni maksudnya berat. Bila ada iman, kita rasa semayang sampai tarawih sampai menangis. Pergi Mekah, sujud sampai keluar air mata. Mengaji sampai rasa hilang dosa. Nak dapat benda, nak dapat rasa tu, kena meninggalkan benda yang berat. Contoh puasa. Puasa, jihad, hijrah. Meninggalkan benda yang benda yang halal tapi dilarang. Contoh. Dalam puasa tuan-tuan, Allah ajak kita meninggalkan benda yang berat nak buat walaupun benda tu halal. Apakah itu? Makan. Makan tu benda halal. Tapi Allah suruh tinggal. Berat tak? Berat. Antara benda haram dengan benda halal, benda mana yang antara benda halal dengan benda haram, yang mana lagi berat nak tinggal tuan-tuan? Halal ke haram? Ha? Ni soalan skema. Benda haram, arak contoh, zina, ketum. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita tak buat. Orang kita tak buat. Kita lah, insya-Allah, alhamdulillah kita tak buat. Dan bagi saya, bila kita tak buat, nak tinggal berat tak? Dah kita tak buat, apa yang berat? Berbanding dengan puasa. Puasa, makan kita dok buat. Bukan setiap hari. 5 kali sehari semalam. Tu tuan-tuan lah. Kalau saya, tak sampai. Sebab itulah saya body XS. Tuan-tuan triple XL. Dah 7 hari sekali semalam. Mau tak gedebok tuan-tuan? Sallallahu alaihi wasallam. Nak beritahu bahawa Allah suruh tinggal benda halal tapi berat. Maka itu jihad. Contoh paling mudah. Okey. Muslimin dan muslimat Allah, ni sebagai mukadimah dia. Kita nak tengok hijrah awal zaman. Macam mana Nabi bawa cerita hijrah ni untuk kita, dan kita nak ending kat sini lagi. Ini penutup kita. Kalau sempat. Okey. Okey, sallallahu alaihi wasallam. Starting point dia kat mana tuan-tuan? Ketika Nabi berusia 40 tahun. Okey, starting dia kat sini. Ini dia punya checkpoint yang pertama. Ketika Nabi berusia 40 tahun, tuan-tuan dan puan-puan, maka bermulalah kerja hijrah Nabi. Kerja jihad Nabi sebelum hijrah. 40 menuju ke mana tuan-tuan? Sallallahu alaihi Muhammad. 40 menuju ke 53, kita sebut sini. Pada usia Nabi 40 tahun, maka Allah memulakan kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tugas berat dan berat, tugas berat dan besar. Starting 540. Sebab 40 Nabi Musa diangkat menjadi nabi pun 40. 40 ni adalah tempoh matang seorang lelaki. Sebab tu kita sebut life begin at 40. Kita pernah dengar ayat tu kan? Kehidupan ini bermula pada 40. Sebab apa? 40 ni cara bertindak, cara fikir, cara bercakap, cara pidato, cara bergerak, dia berada dalam kematangan, kewarasan akal fikiran yang matang. Maka nak jadi Nabi, cara pidato, cara bisnes, cara berniaga, cara berhujah, bila 40 tahun tu, Allah dah persiapkan skill, soft skill Nabi. When you are at 40 years Muhammad, you are very, very ready to move. 40 tahun tu, Nabi dah ready. Hamailah hujah kat mana pun. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Nabi balas tenang. Sebab apa? 40 tahun tu, Allah dah ajar, didik Nabi. Lengkap ilmu kenabian. Okey.
Muslimin dan muslimat Allah, 40 nak pi ke 53. Sekitar 13 tahun. 13 tahun ni Nabi duduk kat mana? Fasa Mekah. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey, bila sebut fasa Mekah ni tuan-tuan, Nabi memulakan dakwah di sini. Dakwah Nabi, bila umur Nabi 40 tahun, dia ada dua. Satu dia panggil dakwah secara sulit atau senyap atau rahsia atau sir. Yang kedua dakwah secara terbuka atau secara terang. Bila umur Nabi 43 tahun ke atas, umur Nabi 40 hingga 43, dakwah secara sulit. Sebab apa sulit? Sebab orang Islam tak ramai. Bila tak ramai, maka berlaku ancaman bunuh. Maka nyawa Islam berada di hujung tanduk kalau Nabi menzahirkan Islam di bumi Mekah yang dipegang oleh yang berhormat Abu Jahal, yang berhormat Abu Lahab dan yang berhormat kawasan Abu Sufyan. Ni bapa kawasan Mekah yang memegang kunci Mekah, kunci jahiliah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehinggalah tuan-tuan Allah izin sehingga berlakunya bila Nabi berdakwah, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, tidak lain dan tidak bukan, apa tujuan dakwah Nabi ni? Disebut kenapa Allah utus Nabi? Dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 129. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim ila akhir ayat. Tujuannya apa tuan-tuan? Tujuan Allah hantar Nabi ni tak lain dan tak bukan. Yang pertama berdasarkan ayat tadi, mengajar hikmah, wa yu'allimuhumul hikmah, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Yang kedua menyampaikan kitab, whatever in Quran, menyampaikan ajaran kitab. Ini tujuan Allah buat. Allah menghantar Nabi ke wa yuzakkihim. Yang ketiga, tujuannya apa? Yang ni yang sebenarnya antara tujuan utama. Dalam banyak-banyak tujuan, rangka utama Nabi adalah menyucikan. Menyucikan apa? Wa yuzakkihim. Sebab di sekitar Kaabah, can you imagine, tuan-tuan dan puan-puan, di sekitar Kaabah ada 360 tokong berhala. Kalau tuan-tuan masih ingat, saya pun sering kali ulang tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, sekitar Kaabah. Kalau tuan-tuan masih ingat hujung tahun 90-an ke 98, di Penang, Kampung Awang, pernah kecoh dan gempar. Sehingga bukan hampir, dah berlaku dah pun, peperangan. Iaitu peristiwa kecoh, isu besar. Isu apa? Isu Kampung Awang. Siapa ingat? Tahu apa? 99, 2009 kurang, plus minus. Saya masih belajar USM. Di mana isu di mana sebiji kuil, satu tokong kuil lah kan, Hindu dibina betul-betul, turun, tak apa siapa yang pernah pergi, turun tangga Masjid Kampung Awang, depan tu kuil. Tuan-tuan bayangkan, apa berlaku ketika itu? Bergolok, bergadai, berpedang, hampir berperang antara Melayu dengan Hindu zaman tu, sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, apa kaitan ya? Bayangkan kalau sebiji dan satu kuil zaman tu pun dah berlaku hampir kita kata episod pembunuhan ataupun pergaduhan besar-besaran, apatah lagi zaman Nabi 360. Sebiji kuil dah berlaku. Ini bukan cerita sensitiviti ke perkauman, ini sejarah fakta. Kalau sebiji rumah ibadat dibina depan rumah ibadat kita, kita boleh, hai, hang nak kacau masjid, hang langkah mayat aku. Langkah mayat aku dulu. Itu ayat kita kan. Itu baru satu Pak Long. Ini 360. Dan kita kalau jadi apa-apa kat masjid, kita kuat, ada AJK, ada jemaah boleh support, Nabi seorang. Cabaran ketika itu. Ini nak cerita tentang hijrah ni. Simin dan muslimat Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi antara lain apa tujuan Nabi? Maka nak menyucikan Mekah daripada sembahan berhala. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab ketika itu umat Arab mengeluarkan umat Arab, bangsa Arab yang sebangsa dengan Nabi
dari apa? Dari cengkaman jahiliah dan juga berhala. Sallallahu alaihi Muhammad. Inilah antara benda yang tujuan Nabi, Allah utuskan Nabi. Dan fasa Nabi duduk ke Makkah ni, kita panggil dalam istilah Arab adalah takwinu syakhsiyah. Maksudnya apa? Syakhsiyah. Proses pembinaan syakhsiyah, bukan nak bina ibadat. Nabi mai kat sini di Mekah ni bukan nak suruh mengaji, bukan nak suruh puasa, bukan nak suruh mai haji, bukan nak suruh umrah, bukan nak suruh sedekah, bukan ibadat. Dia hanya pembentukan syakhsiyah. Perangai tu biar betul. Adab tu biar ada dulu. Sebab tu kita pernah dengar perkataan ayat kita kata apa? Adab dulu sebelum ilmu. Sebab di sini orang tak kenal Allah. Oh, di sini tidak ada lagi akidah. Orang tak ada tauhid. Orang tak kenal alif lam lam ha. Macam mana nak memperkenalkan alif bata? Maka takwinu syakhsiyah. Nabi bina adab, Nabi bina akhlak kat sini supaya hampa kenal, mudah dilentur jiwa untuk kenal who is your God, alif lam lam ha. Tiba-tiba tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa yang berlaku akhirnya? Dekat sini bila Nabi move, push, dah pujuk, bagi makan, belanja makan. Akhirnya tak makan saman. Sehinggalah umur Nabi 53 tahun, tuan-tuan. Maka Allah takdirkan, Allah perintahkan Nabi kat sini ada 3 peringkat hijrah. Hijrah yang pertama, ketika Nabi berusia 48 tahun, hijrah ke mana? Hijrah ke Habsyah. Sebab mula berlaku penolakan dan penentangan bangsa Arab Quraisy. Maka Allah hantar Nabi ke Habsyah. Maka daripada Habsyah keluarlah Raja Najasyi masuk Islam. Kat mana Habsyah ni? Negara Bilal, Ethiopia hari ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Rupanya tuan-tuan, Allah nak abang kata apa ni? Ketika orang Mekah ditolak, diancam, rumah ada yang tunggang terbalik, harta dirampas, dicatu makanan. Orang Arab ni buat tahana kat Nabi. Lama tak guna ayat tahana. Dia orang kampung, orang Kedah yang tahu tahana ni. Tuan-tuan tahu? Tahu? Sebab Tasik Gelugok ni kan bumi Kedah. Sejarah dia kan. Jadi mesti tahunya tahana. Hampa buat lebih kurang kat Nabi kami ni. Akhirnya Allah kata, Muhammad, you have to move. Akhirnya Nabi pergi dekat Habsyah. Rupanya tuan-tuan, orang kulit hitam lebih menerima. Siap sambut Nabi dengan kompang. Dalam bahasa kita hari ini, sambut Nabi dengan kompang, bagi rumah. Dan orang Mekah sebahagiannya berhijrah dan duduk di Habsyah, Ethiopia. Daripada sinilah tuan-tuan berlakunya perkahwinan campur Islam sampai ke bumi Habsyah. Sebab tu mana-mana keturunan, dan Habsyah ni terkenal dengan orang-orang yang sedap suaranya, high pitch. Sebab tu daripada Bilal, Sayyidina Bilal muncul dari keturunan Habsyah, Habsyi, Arab campur antara Arab dan juga sallallahu alaihi Muhammad. Orang Arab Quraisy yang duduk di sana, menetap terus di sana. Sebab di Mekah dah tak ada perlindungan. Nabi masih di sini. Orang Mekah sebahagian dihantar mendapat perlindungan. Pada usia umur Nabi 51 tahun, sallallahu alaihi Muhammad, 50 hingga 51, berlaku hijrah Nabi yang kedua. Kita panggil dakwah. Yang ni hijrah akidah, yang ni dia panggil hijrah dakwah. Hijrah dakwah di sinilah tuan-tuan berlakunya penolakan. Yang ni penerimaan, yang kedua berlaku penolakan. Di mana berlakunya peristiwa Bani Thaqif di Taif menolak sehingga bukan setakat mereka tolak, dia ambil batu, baling batu sehingga berdarah kepala Nabi. Yang ini cerita yang sangat menyayat hati. Nabi pernah ditanya, wahai Muhammad, apakah dua peristiwa yang paling engkau tak boleh lupa sejarah menjadi Nabi? Nabi jawab dua. Satu di Mekah, satu di Madinah. Peristiwa Mekah, Taif. Peristiwa Madinah, Uhud. Episod yang paling banyak darah Nabi keluar. Sehingga kan patah gigi, patah kaki, cedera pipi. Sehingga bila tak boleh makan saman, umur Nabi 51 tahun dah tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, maka Allah angkat Isra wal Mi'raj. Saya tak kupas bab tu. Sehinggalah tuan-tuan, usia Nabi 53 tahun. Dah tak ada tempat dah nak pergi.
Orang Mekah semua hampir bunuh Nabi. Sebab apa? Sebab Sayyidatina Khadijah meninggal, Abu Talib meninggal. Nabi dah tak ada tempat perlindungan. Nabi dah tak ada tempat sokongan. Sebab dulu tak apalah, ada isteri dan juga dulu ada pak menakan yang menjadi pembela setia Nabi. Sehinggalah Allah perintahkan, wahai Muhammad, you have to move. Pada usia 61 tahun. Pada usia 53 tahun, akhirnya Nabi pun membawa diri yang lara. Ke mana? Sallallahu alaihi Muhammad ke Madinah. Maka berlakulah peristiwa hijrah Nabi ke sini, ke Madinah. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey, sampai di checkpoint 61 ni apa? Saya cerita. Okey, Nabi pun bawa usia Nabi 53 tahun. Ketika Nabi hijrah tuan-tuan, 53 tahun ni, tuan-tuan tengok hari tu diviralkan bulan tahun lepas. Ada satu kumpulan jemaah haji, jemaah umrah daripada, saya tak ingat daripada mana. Tapi orang putih ya. Daripada Rusia ke daripada Kazakhstan. Mereka pergi cari track tempat laluan asal hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Yang selama ni kita pergi umrah tu, kita pergi umrah dan haji, naik bas speed train. Itu bukan laluan Nabi. Itu bukan laluan sunni, bukan laluan sunnah. Laluan hak betul ni, naik bukit, turun bukit, yang tu yang betul. Dan 7 orang ni tuan-tuan, Allah izin. Saya bila tengok berita tu rasa tercabar. Kita kan mutawif. Sebab kita pun tak nak jumpa laluan tu. Dan saya teringin sangat nak pergi. Nak ikut track laluan tu. Saya bawa Jumaah Umrah 24 Ogos ni. Andai Allah izin, saya nak pergi jejak di mana laluan tu. Laluan asal dari Mekah ke Madinah, laluan hijrah Nabi. Bila jemaah tu mereka dapat, Gubernur Madinah sambut mereka dengan kompang. Macam mana Nabi disambut oleh Ansar pada peristiwa hijrah. Sallallahu alaihi Muhammad. Berlaku peristiwa tu tahun lepas. Mereka disambut dengan macam mana Nabi disambut, mereka ulang balik. Macam itulah rezeki orang yang ikut jalan Nabi ni. Okey tuan-tuan, apa tujuan Nabi ke Madinah ni? Tidak lain dan tidak bukan yang pertama, benda pertama yang Nabi buat. Kenapa Nabi bawa diri dan hati ke Madinah? Yang pertama, Nabi bina masjid dan AJK. Maka inilah cerita tentang jawatan kuasa masjid. Orang yang paling layak, orang yang paling terkesan dengar cerita hijrah ni, sebenarnya adalah orang yang paling layak menyambut makna hijrah adalah AJK Masjid. Sebab hijrah lah berlakunya AJK. AJK Masjid di Makkah tak berlaku. Dan pembentukan jatuhan kuasa masjid pertama kali di dunia pada zaman Nabi berlaku selepas hijrah dalam peristiwa Madinah. Maka orang AJK Masjid sebenarnya cerita hijrah ni adalah hadiah untuk jawatan kuasa masjid. Mereka yang paling layak diraikan sebenarnya. Ulang tahun penubuhan, anniversary. Hijrah ni adalah seulang balik adalah untuk jawatan kuasa masjid. So sepatutnya bila mak hijrah ni, AJK Masjid kena cuti. Healing. Ustaz kata hijrah ni untuk kami, JK Masjid. Kami nak cuti seminggu. Siapa nak jaga masjid? Okey. Buat bubak surah tu bagi banyak sih. 10 hari 10 malam. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi bina masjid ketika Nabi sampai pada hari yang ini. Esok saya ada forum tajuk masjid dekat Masjid Bertam, Indah. Jadi saya tak hurai bab ni. Jadi saya esok. Jadi esok tak ada apa nak cerita kan. Tak ada modal pula. Bab masjid ni saya akan detailkan esok forum dengan Ustaz Firdaus Bushra Merbuk. Jadi saya jemput tuan-tuan malam esok forum di Masjid Taqwa Bertam Indah. Okey. Tuan-tuan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab Nabi nak bina daulah kat sini tak boleh. Nabi nak bina negara Islam dekat Mekah tak boleh. Jadi akhirnya tuan-tuan apa yang Nabi buat kat sini, lepas Nabi bina masjid. Bila? Pada hari yang kedua. Nabi sampai Isnin, hari Selasa Nabi bina masjid. Sallallahu alaihi Muhammad. Berapa lama? Tempoh 7 bulan. Siaplah fasa pertama pembinaan Masjid Nabawi. Macam mana kita nak tahu Masjid Nabawi yang asal? Nanti esok. Itu dia promo. Okey, tuan-tuan dan puan, sallallahu alaihi Muhammad. Bila Nabi sampai masjid tuan-tuan, ada seorang lelaki, dia inilah menjadi orang
tulang belakang yang telah menyumbang, menginfakkan rumah dia. Sepanjang Nabi bina masjid 7 bulan, Nabi tumpang duduk rumah dia. Sahabat yang sangat mulia. Dan sahabat ni hidup pada 3 zaman. Dia hidup pada zaman Nabi, hidup pada zaman sahabat, dan hidup pada zaman tabi'in. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan dia adalah sahabat yang wafat di Istanbul. Dan saya dah sampai dah makam dia. Antara orang pertama yang cuba menakluki Konstantinopel tapi tak berjaya. Okey, tuan-tuan, lepas Nabi bina masjid, Nabi bina, dia panggil dalam bahasa industri network. Sallallahu alaihi Muhammad dia panggil apa? Network, network lah, network sosial. Hubungan sosial dan juga kesatuan. Okey, apa yang Nabi satukan kat sini tuan-tuan? Di Mekah Nabi kan tak boleh nak satu umat. Sebab orang Mekah tolak. Maka di sini Nabi bawa misi yang kedua. Misi yang pertama di Mekah, takwinus syakhsiyah, pembinaan adab syakhsiah pekerti. Tinggal zina, tinggal berhala, tinggal judi, tinggal adab dan akhlak. Di sini dia panggil takwinul ummah, pembinaan kesatuan ummah. Sebab apa? Di bawah ni Nabi berjaya menyatukan Aus, Nabi berjaya menyatukan Khazraj. Aus dan Khazraj ni bangsa Arab, percikan dan serpihan daripada bangsa Arab Yaman. Yang mai di keturunan Nabi Nuh, yang banjir tu, yang tenggelam dalam banjir. Depa asal dia duduk kat Yaman, banjir, mai pindah ke Madinah. Aus dan Khazraj ni dua puak yang lama tak bersembang, tak bertegur siapa, bergaduh. Sehinggalah Nabi mai tuan-tuan, hak lama tak bertegur siapa tu, bila Nabi mai tu muah cium pipi tu. Bukan cium mulut cium pipi tak apa. Boleh sikit lah. Cium pipi. Okey. Alhamdulillah, tidak ada kaitan dengan hidup ataupun mati Bismillahirrahmanirrahim. Baju luar biru, dalam hijau. Macam mana ni? Okey, selingan je. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sallallahu alaihi Muhammad. Aus, Khazraj berjaya disatu padukan. Sallallahu alaihi Muhammad. Tak ada. Poin saya tuan-tuan. Nabi nak bagi tahu di sini hang kala apa pun, hang biru kah, hang hijau kah, hang kala apa pun, hang bergaduh mana pun, kita dibina di bawah masjid. Hang main masjid, hang duduk sembang bab parti. Tu point dia. Hang main masjid, kita sujud lantai kapet yang sama. Kita bagi salam ke arah yang sama. Kita menghadap ke kiblat yang sama. Kita bermakmumkan jemaah dan imam yang sama. Buang keegoan, perbezaan, Nabi buang tepi. Maka Nabi berjaya menyatukan Aus, Khazraj, dan juga di sini juga dia ada apa? Yahudi. Dia ada juga Nasrani, dan sallallahu alaihi Muhammad, dia ada juga Ansar, dan dia juga ada Muhajirin. Tuan-tuan, dalam hidup manusia ni banyak benda yang boleh menyatukan umat kita lah akhir zaman ni. Contoh, benda apa yang boleh menyatu? Stadium. Stadium boleh satu kan? Boleh menyatukan manusia. Stadium. Lagi apa dia? Padang bola. Kenduri bubak surah. Dalam banyak-banyak tu, Nabi tak pilih stadium. Nabi tak pilih benda, walaupun mungkin kita kata stadium tak lagi zaman tu. Tapi Nabi pilih masjid untuk satukan umat. Sallallahu alaihi Muhammad. Poin dia kat situ. Tuan-tuan ingat cerita tsunami berlaku pada apa? Berlaku pada 26 Disember 2004. Sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan. Apa yang berlaku? Ketika mana ada seorang Cina, dia ni pernah menyumbang kepada masjid. Cina ni memang Cina betul lah, bukan Cina mu'alaf. Dia menyumbang kepada masjid seminggu sebelum berlakunya tsunami, Masjid Baitur Rahman. Masjid yang tak tenggelam tu, di Bandar Aceh. Seminggu lepas kejadian, tuan-tuan, takdir Allah Azza wa Jal, Cina ni yang ketika ayak mai tu, dia nampak ketika ayak melimpah ke jalan, tiba-tiba satu-satunya, tuan-tuan, dia nampak satu laluan ke masjid Baitur Rahman tu, tempat yang dia sumbang seminggu sebelum kejadian. Akhirnya ketika dia naik, ni saya sampai program saya 2017 di Bandar Aceh, diceritakan semula oleh Imam satu Masjid Baitur Rahman. Tuan-tuan kalau pernah sampai Masjid Baitur Rahman, hebat tak hebat masjid dia, Bandar Aceh ni kan.
Dia buat sistem tagging. Ni di semua Bandar Aceh. Tuan-tuan pergi tengok. Tagging ni maksudnya, soft pertama ni, masjid mana saya tengok kat Sungai Petani ya. Tak apa, keluar frame Ustaz. Bila mai kat sini kan, setiap masjid ni, nak sembahyang Jumaat lah, okay? Setiap soft ni, dia ada parking, tagging. Imam 1, imam 2, bila 1, bila 2. Siap 1, siap 2. Tempat parking. Tuan-tuan, nak bagi tahu bila dia buat macam tu, sikit AJK utama, confirm dia akan tak boleh ponting. Sebab nama dia, orang ni tak boleh parking. Hanya jawatan, pemegang jawatan boleh duduk kat situ. Saya ingatkan satu masjid, rupanya semua masjid, dia angkat syiar. Tagging tu bukan tagging biasa, dia guna kayu jati. Saya pergi tengok meremang. Macam ni cara dia menyantuni dan menjaga masjid, label dia. Sallallahu alaihi wasallam. Dan saya dibawa melawat ke bilik PA sistem dia. Dia pakai sistem dia link dengan kampung. 20 minit sebelum masuk waktu, kampung-kampung yang link, dia mungkin dia guna satelit. Ibu dia dekat masjid. Apa yang masjid pasang, mengaji ke apa kan, di kampung akan dengar. 20 minit sebelum masuk waktu, sebelum masuk azan, masjid pasang Quran ke, apa-apa saja, tarhim ke, di seluruh kampung 20 km akan dengar apa yang masjid pasang. Masjid pusat kawalan kampung. Itu saya pergi 2017. 6 tahun dah. Maksud mereka dah mendahului kita. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang saya cadangkanlah ni kalau tidak keterlaluan, antara kaedah nak upgrade masjid, jawatan kuasa, kena pergi berjalan tengok masjid-masjid macam ni. Supaya kita tak rasa kita ni cekemah dah. Walaupun kita kemah dah, Alhamdulillah. Tapi bila kita pergi tengok jawatan kuasa masjid lain, menjaga masjid, ya Allah kecilnya, malu kita. Rasa kerdilnya kita tak ada apa. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, Masjid Baitur Rahman ni juga masjid yang tuan-tuan perasan, di dataran masjid ada 12 apa? 12 payung. Payung sama seperti payung Masjid Nabawi dekat dataran tu. 6 kanan, 6 kiri. Dia buat material tu memang pis biji lah. Dulu saya pergi tu 12 biji, 6 payung dekat dataran Masjid Nabawi kan. Waktu bila dah habis syuruk, payung akan terbuka. Dengan kadar tak sampai 2 minit 57 saat nak buka payung tu. Dan payung tu dibina di sekitar masjid. Maksudnya kalau tak boleh pergi Masjid Nabawi, pergi masjid tu lah. Hanya untuk nak rasa payung seperti Masjid Nabawi. Okey, nak cerita tentang masjid Sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi tujuan Nabi pindah ke Madinah? Nabi perlukan vibe, Nabi perlukan circle dakwah. Maksudnya apa? Dalam bahasa moden kita kata, Nabi perlukan suasana baru. Nabi perlukan persekitaran baru. Sebab Mekah ni, macam mana nak dakwah? Keliling kelalang ni, berhala ni. Macam mana nak buat kuliah? Macam mana nak buat tazkirah? Tak boleh buat ni. Akhirnya Nabi perlukan suasana baru. Maka di Madinah, Nabi susun jawatan kuasa, AJK, Biro Kerohanian, Biro Dakwah, Biro Makanan, Biro Teknikal, PAC System. Maka di sini terbina. Sebab barulah pengimarahan masjid berlaku di Masjid Nabawi, di Madinah. Sebab Nabi dapat, kita kata apa? Nabi dapat satu suasana dan circle dakwah baru. Semua Islam dan positif. Semua support. Di sini semua orang tentang, semua orang lawan. Sebab tu nak bagi tahu, Sallallahu alaihi wasallam, nak dapat keberkatan kampung dan taman, kita perlukan jemaah yang menyokong masjid, bukan menentang. Tak puas hati, bagi tahu pelan-pelan, elok-elok, sama-sama kita akan bangunkan. Kalau bukan kita membela jawatan kuasa, siapa lagi nak membela? Setuju tak jawatan kuasa masjid? AJK balik malam ni, teriak, terima kasih Ustaz. Siapa yang nak puji? Kan? Siapa yang nak bela? Kita lah. Sebab tak semua orang yang Allah pilih untuk membimbing dan mentadbir urus bangunan yang nampak, dia bangunan yang ada ruh. Tuan-tuan, beza masjid dengan istana. Istana juta. Kita mungkin juta. Kita katalah 2 juta masjid kan. Istana puluh, mungkin ratus juta. Tapi nak masuk istana tuan-tuan, walaupun ratusan juta, kita masuk istana dengan pakai kasut.
Masjid yang murah dan yang lebih rendah harga nilaian buka nak buat masjid, kita masuk dengan buka kasut. Apa maksud dia? Bangunan ni bangunan yang ada ruh Allah, bukan ruh Allah, yang ada agama, yang ada ruh agama, ada syiar. Walaupun dia murah dari segi fizikal, tapi dia mahal dari segi ruh agama. Masuk buka kasut, memuliakan rumah Allah. Semahal-mahal bangunan muzium, saya ulang balik, istana ke apa, hampa masuk pakai kasut. Walaupun benda tu mahal. Muslimin dan muslimat Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi Nabi satukan. Nabi susah payah jalan kaki ke Mekah, dari Mekah ke Madinah untuk satukan umat. Kita susah payah jalan kaki dari kampung ke kampung memecahkan umat. So kita lawan apa yang Nabi buat sampai hati kita. Sallallahu alaihi wasallam. So medan ini adalah medan penyatuan umat, dan penyatuan umat ini berlaku dalam bulan Muharram. Maka Muharram adalah bulan anniversary umat disatukan, yang jauh didekatkan, yang dekat dieratkan, yang erat dirapatkan. Sallallahu alaihi wasallam. Maka tajuk ni tajuk keinsafan umat. Sebab tu Muharram dia adalah disebut bulan yang diharamkan. Diharamkan perang, diharamkan jihad, diharamkan bulan untuk kita tempoh bertenang, baik-baik, elok-elok, dakak-dakak, peluk-peluk. Bulan ni. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan saya sebut, bulan Muharram ni kalau ikut ruh Islam, agama sebenar, kalau betul lah kita nak ikut bulan Muharram ni, bulan yang Nabi kata, tidak dibenarkan sebarang jihad, sebarang perang, sebarang apa-apa yang melibatkan pertikaian dan pergaduhan, maka kalau betul kita nak ikut ruh Muharram ni, maka penasihat agama cadang kepada pihak yang di-Pertuan Agong untuk tidak membenarkan pilihan raya berlaku dalam bulan Muharram. Sebab apa? Confirm bergaduh. Ni saya sebut umum tuan-tuan. Tuan-tuan jangan silap faham. Supaya kita nak selamatkan hati dan umat yang sedang berpecah. Sayang, Nabi susah payah jalan kaki jauh nak menyatukan. Kita susah payah untuk memecah belahkan. Okey, selesai. Tuan-tuan, saudara Muhammad, habis pada ketika mana? Pada fasa Madinah. Sehinggalah tuan-tuan 61 umur Nabi. Apa berlaku? Teng. Umur Nabi 61. Nabi wafat bila? 63. Okey, ada 2 tahun ni. 2 tahun berbaki. Apa berlaku pada umur Nabi 61? Ketika berlakunya peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Ini kalau siapa yang follow saya umrah, benda ni akan diterang di sanalah secara detail. Dia ada modul. Ataupun yang tuan-tuan dah pergi umrah dan haji, mungkin Muntawif dah cerita. Nabi perlukan, ni bukan pindah sampai terus lupa. Pindah ada maksud. Pindah ada misi. Nabi bina kekuatan di Madinah. Nabi bina sahabat frontliners. As-sabiqun al-awwalun, Talhah Ubaidillah, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Malik bin Sinan. Ini antara sahabat-sahabat utama Nabi. Zubair bin Al-Awwam, dibina kekuatan benteng. Nabi duduk macam ni je, semua geng-geng. Set pole. Boleh sebut kan? Bahasa kita apa dia? Barisan hadapan lah. Mereka akan duduk keliling-keliling. Hampa mai. Nabi duduk kat tengah ni. Hampa berani nak sentuh Nabi, hampa mai sentuh kami. Semua punya tu, body punya, fadu punya. Inilah sahabat-sahabat utama Nabi yang bela Nabi di Madinah. Muslimin dan muslimat. Ketika itulah Nabi dah rasa kuat. Bila kuat, umur Nabi 61 tahun. 8 tahun. Rindu apa? Rindu nak balik kampung ni. Sebab apa? Duk sedih, duk ingat umat sedang sesat, umat sedang sembah berhala ni. Nak buat apa ni? Sedang jahiliah. Ya Allah, aku tak boleh tidur malam. 8 tahun. Akhirnya ketika ini tuan-tuan dan puan-puan, Nabi membina kekuatan 10,000 tentera bertepatan pada tanggal plus minus 17 Ramadan pada 8 Hijrah. Umur Nabi 61 tahun, 10,000 tentera muslimin dan muslimat. Muslimin bergerak dipimpin di bawah pimpinan General Panglima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bergerak ke mana? Pulang ke Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah. Ketika itu tuan-tuan, orang Mekah tak sangka dan tak jangka Nabi nak mai patah balik.
Ini panjang cerita dia. Saya ringkaskan, Nabi bila patah balik ke sini tuan-tuan, pada usia di Mekah ni, orang Mekah yang ada yang sedang meneruskan kehidupan mereka, tak menyangka Nabi akan mai patah balik 10,000 tentera. Maka Abu Sufyan waktu tu yang telah berjaya diislamkan, dia kata apa? Kalian yang nak selamat, sila duduk diam-diam dalam rumah masing-masing. Itu ayat psycho, padahal Nabi mai 10,000. Bukan bawa tentera pun. Bukan bawa senjata. Nabi mai bawa apa? Bawa kayu api. Sebab bawa kayu api? Sebab nak menakutkan musuh menggunakan perang psikologi. Sebelum sampai, Nabi suruh sahabat, ada geng gendang. Lepas tu geng apa? Geng takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Geng yang ketiga, Nabi suruh nyalakan unggun api. Orang Mekah tengok, wih, siapa tu? Wih, tentera Muhammad dah sampai. Nabi psycho je pun, bukan Nabi nak berperang. Nampak tak? Strategi Nabi. Bila sampai ke Mekah, akhirnya tuan-tuan, Nabi masuk dengan penuh tenang, tanpa berlaku pertumpahan darah. Akhirnya, pada tanggal 17 Ramadan 88 Hijrah, Mekah berjaya dibebaskan dan merdeka. Kemerdekaan Mekah berlaku, dan ketika tuan-tuan, 360 berhala tadi tuan-tuan berjaya dimusnahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Mekah kekal suci, bersih, kekal suci, dan juga yang keruh dijernihkan, yang bengkok diluruskan, dan kekallah Kaabah kembali disucikan oleh Nabi seperti yang kita tengok hari ini. Kalau tidak kena hijrah tuan-tuan, Mekah tak berjaya dibebaskan. Sallallahu alaihi Muhammad. Muslimin dan muslimat, ibu dan ayah ya. Jadi apa yang berlaku? Ketika inilah ayahanda kepada Abdullah Abu Quhafah, ayahanda kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berjaya diislamkan. Aslimu, sallimu wa aslimu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayahanda Abu Bakar As-Siddiq berjaya diislamkan, dan tanpa sebarang pertumpahan darah, Mekah berjaya dibebaskan. Maka pengajaran peristiwa hijrah, Nabi berjaya buka Madinah, dan 8 tahun kemudian Nabi berjaya buka Fathu Mekah. Sebab itulah Sayyidina Umar Al-Khattab mengambil peristiwa hijrah sebagai tanda, ataupun kita kata sebagai kunci untuk memulakan takwim umat Islam. Muharram Safar, bulan Islam dimulakan dengan peristiwa hijrah. Sebab hijrah ni benda besar. Jadi hijrah menjadi satu tanda untuk starting dimulakan takwim. Sebab hijrah tu benda besar, peristiwa tu mengenangkan peristiwa Nabi membuka 2 kota. Akhirnya peristiwa hijrah diambil pada bulan Muharram, walaupun hijrah tidak berlaku dalam bulan Muharram. Jelas tak tuan-tuan? Okey, penutup akhir zaman ni tuan-tuan, apa yang kita nak tengok tuan-tuan? Sallallahu alaihi wasallam, penutup ringkas. Saya cuba ringkas dan padatkan. Nabi kata la taqumus saah, akan berlaku hari kiamat, dan kiamat takkan berlaku sehingga umat akan kembali menyembah berhala. Okey, ni zaman kita. Okey, berhala di sini tuan-tuan, saya nak sebut sebagai ringkas adalah teknologi. Ni ulama eskatologi dah banyak bincang panjang dah. Dalam kuliah-kuliah saya sebelum ni pun ada disebut bab ni. Tuan-tuan, kita hidup pada zaman screenages. Zaman yang sambil drive tengok phone, sambil makan tengok phone, tengok kuliah, dengar kuliah pun tengok phone. Kita sedang membesar dengan zaman screen. Zaman mesti tengok benda. Macam inilah saya pun kuliah, ni ke screen lah. Kan? Berbanding kuliah cakap saja, kalau ada benda yang tuan-tuan tengok, dia lebih melekat. Sebab kita hidup di zaman tu. Maka dengan teknologi ni tuan-tuan, tak kira lah iPhone, apa-apa sahaja, apps, software yang ada hari ni. Dengan teknologi, kita tak salah teknologi sebab kita hidup zaman tu. Cuma bila kita misuse dan misplace, bila salah guna dan salah letak, maka dia akan jadi apa? Dia akan jadi fitnah yang menyebabkan berapa orang tak semayang kerana teknologi. Layan game, layan ML, layan phone. Tidak lambat, subuh terkorban. Teknologi telah menyebabkan kita hilang Tuhan. Teknologi zaman Nuh, Nabi Allah Nuh AS, umat hilang ketuhanan. Itu poin saya. Maksudnya umat hari ini akan kembali menyembah teknologi menggantikan berhala. Dulu sembah berhala tokong,
Kita tak sembah tokong, tapi kita sembah software, apps, game, benda yang kita tak perasan. Kita sedang hilang Tuhan, hilang Allah, hilang agama, hilang Islam because of technology. When we are misplaced and misuse, silap guna, terlebih guna. Berapa orang bercerai disebabkan phone. Berapa orang bergaduh, berpecah disebabkan teknologi. Walaupun ada sisi baik, sisi manfaat. Dan kita sedang berada di zaman tu. Zaman kita sedang menyembah teknologi, berhala, bentuk baru, jahiliah, moden. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Apa lagi yang kita boleh sebut yang terakhirnya? Allah sebut, kamu akan jumpa harta. Okey, kuasa. Ini, hijrah akhir zaman ni. Ilmu, iman. Yang ni semua benda, kamu akan jumpa zaman apa? Zaman hak salah nampak betul. Yang tak betul nampak salah. Sama kan? Hak betul nampak salah, hak salah nampak betul. Sebab tu Nabi kata dalam surah Al-Kahfi, jangan tinggal doa apa? Allahumma arina haqqan, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, lepas sembahyang aku tak tahu ni, aku tengok TikTok ni, betul ke tak betul ni? Ya Allah, sebelum tengok TikTok hari ni, amalkan doa. Ni boleh buat satu video baru doa melihat TikTok. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kami TikTok ini yang mana benar itu benar, dan perlihatkanlah kepada kami yang mana batil itu batil. Tengok YouTube, tengok apa sahaja, doa tu dulu. Tu doa, jangan tinggal. Doa supaya Allah tunjuk hak betul itu betul, hak benar itu benar. Sallallahu alaihi wasallam. Harta kamu akan melibatkan akhir zaman ni, kamu akan tengok umat akan berpecah dan menyembah harta. Seperti Fir'aun, Qarun, Namrud akan kembali. Kamu tengok bangsa Arab disebabkan harta sehingga akan membelakangkan syariat Islam. Arab Saudi hari ini disebabkan harta. Dia buat Kaabah baru, the cube. Mesir sedang buat piramid baru. Sedangkan piramid itu benda yang Allah laknat. Hampa pergi buat tu pasal apa? Kenapa ulang balik? Kan saya kata, umat akan kembali menyembah berhala. Berhala zaman Nabi akan kembali dibina, cuma bentuk baru. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan dan puan, bahaya. Sebab apa? Sebab harta. Sebab tu Allah ajak kita, wa anfiqu mimma razaqnakum, belajarlah untuk menginfak. Belajar bersurah Al-Kahfi supaya kamu bila berharta tak jadi orang yang seperti mewarisi Firaun. Berkuasa, diberikan kuasa, sallallahu alaihi Muhammad, kamu jadi orang yang meninggalkan menggadai prinsip. Belajarlah daripada Zulkarnain, YB yang paling baik di dunia pada zaman Zulkarnain. Dia ada kekuasaan, kekayaan, segala-galanya. Tapi ketika mati, tuan-tuan, apa pesanan wasiat Zulkarnain? Dia kata, bila aku mati, hampa letaklah, buat keluar tanganku macam ni. Sebab apa, wahai Zulkarnain? Seorang raja yang ada kuasa, politik, pemerintah, presiden, raja, semua ada kat dia. Menguasai dunia, tuan-tuan. Dia pada timur dan barat. Tapi wasiat dia apa? Dia berjalan daripada rumah ke rumah, kampung ke kampung, negeri ke negeri, negara ke negara. Satu dunia. Mana ada masalah, Zulkarnain sampai. Ayat 88, sampailah 93, surah Al-Kahfi. Detail ayat cerita tentang Zulkarnain. Di mana ada masalah, di situ Zulkarnain sampai. Ada masalah ayak, Zulkarnain sampai, settle ayak. Ada masalah makan, Zulkarnain sampai, settle makan. Sebab tu, maafkan saya nak cadangkan semua calon-calon YB. Hampa kena belajar cerita tentang Zulkarnain. Baru layak jadi YB. Tak kisahlah mana-mana bahagian. Sebab ni cerita YB yang paling Islam di atas muka bumi. Yang paling adil. Kena belajar cerita ni, sejarah ni. Kuliah bulanan untuk YB sedunia. Untuk menjadi YB yang merendah, bukan menongkat langit. Dia kata apa? Aku mati nanti, hampa letak tanganku macam ni. Sebab apa? Sebab nak beritahu, sejauh setinggi mana pun title, pangkat, status aku, bila mati aku tak bawa apa. Wasiat Zulkarnain.
sangat menangkap qalbu. Akhirnya ketika dia mati, orang kanan dia bawa keluar tangan dia atas keranda, diusung tangan sengaja dibawa keluar macam ni. Nak beritahu, hampa tengok wasiat Zulkarnain, dia inilah YB segala YB, raja segala raja. Tapi bila dia mati, dia nak abang kata apa? Aku tak bawa apa, hanya kain kafan. Ini cerita yang sepatutnya difahami dan dihadam oleh semua YB, termasuk saya. Saya pula. Okey, tuan-tuan dan puan-puan saudara Muhammad. Cukup tu habis. Ilmu, tadi saya dah sebut dah ilmu tadi. Saudara Muhammad, kita akan berada di zaman akhir zaman ni, tak tahu ilmu mana yang benar. So, doa tadi jangan tinggal. Saudara Muhammad, dan doa hijrah iman, Nabi beritahu, kamu akan jumpa pada satu zaman, tuan-tuan, saya tutup kat situ. Satu zaman, saudara Muhammad, tuntutlah ilmu, kata para anbiya dan juga kata ulama, tuan-tuan dalam Nabi Muhammad, tuntutlah ilmu sehingga kamu rasa kamulah yang paling jahil. Yang kedua, pesanan akhir zaman, infaklah harta kalian sehingga kamu rasa kamulah yang paling sedikit. Tiga, bantulah umat sehingga kamu rasa kamulah yang paling lama akan disoal di padang mahsyar. Ini antara orang yang ada kuasa, dia kena dengar ayat ni. Dan dia faham ayat ni, dia akan rasa dia akan merendah dengan apa yang dia ada. Saudara Muhammad, tuan-tuan, bangsa yang kurang berfikir akan melahirkan umat yang kurang berzikir. Saya ulang, umat yang kurang berzikir akan melahirkan bangsa yang kurang berfikir. Dia cakap lepas, fikir kemudian. Lepas tu kena hentam, kena serang. Rupanya tuan-tuan, saya ulang, umat yang kurang berzikir, umat yang banyak berzikir, dia akan berfikir sebelum berkata-kata. Tapi umat yang kurang berzikir, dia akan berkata dulu, baru berfikir, menyesal kemudian. Jadi mudah-mudahan kita akan jadi umat yang menjadi umat yang banyak zikirnya, mudah-mudahan banyak fikirnya, kurang salah dan khilafnya. Jadi saya kira cukuplah sekadar itu untuk kita berkongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya kongsi tuan-tuan insya-Allah sedikit mampu memberikan kekuatan dan pencerahan pada saya yang banyak berkata-kata. Mudah-mudahan bukan kata-kata yang berdosa, tapi kata-kata yang berpahala, yang boleh mengangkat nilai darjat mulia di sisi Allah yang Maha Esa. Saya pun bukan maaf andainya ada perkongsian kata-kata yang tak kena di mana-mana, mengguris dan menghiris. Andai ada setitis tinta dan sebaris kalam mampu dijadikan sebagai manfaat dan lautan ilmu yang boleh diangkat menuju ke hari akhirat, semoga ia menjadi bekalan menuju ke hari akhirat insya-Allah. Terima kasih banyak tuan-tuan, Sallallahu Muhammad. Sekali lagi, maka jika Nabi susah payah berjalan dari kota Mekah ke Madinah 500 km untuk menyatukan umat, maka kita jadikanlah tanah dan kampung kita ini sampai dengan musim mengundi ini medan untuk menyatukan umat. Yang dekat kita jauhkan. Islam itu agama yang menyatukan, bukan memisahkan. Islam itu agama yang menjernihkan, bukan mengeruhkan. Islam itu agama yang menguatkan, bukan melemahkan. Aku qaula hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.